tidak mengalir tidak dinamakan basuh. Itu perbezaan di antara al-ghaslu dengan al-mashu. Itu kita kena faham. Baik. Apabila kita faham basuh adalah mengalirkan air, tidak memada sapu, maka kita dapat faham bahawasanya apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang di tempat kita ketika dia pergi buat umrah ataupun buat haji, ketika berada di atas kapal terbang, guna spray berwudu, hanya spray sekali je pakai lomor lalu di muka, tidak memada. Begitu lomor ia spray di tangan sekali, ia lomor di muka, tidak memada. Dan ini banyak dilakukan oleh orang yang buat umrah dan orang yang buat haji. Anda kata banyak tu sebab anda tengok depan mata sendiri. Bukan kita ambil cerita berlaku kita tengok depan mata diri. Allah makcik, apa buat gitu makcik? Spray sekali lomor muka. Ada setengah spray di tangan, lomor di muka. Hal tu tidak dinamakan basuh. Sebab basuh mesti kena benda sayalan, mengalir. Kalau nak pakai spray bukanlah salah, boleh pakailah spray, tak pakai spray pun tak ada masalah. Cuma yang penting biar kena spray. Saat itu banyak sikit siapa ke mengalir spray. Seru. Biar air gerak, biar dia mengalir. Bukan kata tak boleh pakai ni, bukan anda kata tak boleh pakai ni, dah anda pakai kau. Jadi maksudnya biar siapa ke mengalir. Sebab dituntut basuh, bukan sapu. Kita kena beza di antara al-ghaslu dengan al-masu. Allah Ta'ala kata lagu mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu. Di sana ada perbezaan di antara al-ghaslu dengan al-mashu. Atau kita kena faham. Baik. Jadi kena basuh, bukan sapu. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya, ada setengah budak-budak. Hak budak-budak kan, dia pergi kat kolah, dia pergi celup tangan dalam kolah, dia pun lama muka. Ambil celup tangan dalam kolah, lama muka. Budak-budak. Yelah budak-budak buat, nasabah lah. Tapi kalau orang tua buat, memang berat lah. Kalau orang tua buat kerja gitu. Nak jimat air. Tak boleh lagu tu. Hak tu tidak memada. Sepakat ulama mengatakan tidak memada. Sebab dituntut adalah, kepada dia bukan sapu, tapi dituntut kepada dia adalah basuh. Okey, basuh muka. Okey, apakah hak muka? Hak muka inilah apa yang disebut oleh para alim ulama, tempat tumbuh rambut yang ghalib. Permulaan tempat tumbuh rambut yang ghalib, permulaan dan tempat tumbuh rambut yang ghalib hingga kepada dagu. Jadi apabila kata permulaan tempat tumbuh rambut yang ghalib, maka kita faham di sana ada tempat tumbuh rambut yang tidak ghalib. Ada orang yang rambut dia, permulaan tumbuh rambut dia dak macam orang biasa. Dia dua dak macam orang biasa. Yang pertama sekali, atas dahi masih tumbuh dah rambut. Yang pertama. Yang keduanya, tak ada rambut. Tengah ni ada rambut. Baru ada rambut tengah ni. Profesor. Tengah ni baru ada rambut. Botak cing atas ni. Okey. Jadi, apabila kita faham lagu tu, jadi bermakna rambut mula tumbuh sini, bukan tempat basuh mula dia sini. Tempat basuh tetap sini juga. Hak orang ni mula tumbuh rambut dia atas dahi, tempat basuh dia mesti sini juga, bukan sini. Jadi bermakna hak yang berada di dalam kawasan muka saat itu wajib kena basuh. Okey, nampak kan? Dua. Yang ketiga, apabila kita kata basuh muka, bulu dan kulit hak yang di atas muka, maka akan berlakulah perbincangan segmen ni segmen berlaku perbincangan berkenaan dengan segmen. Orang lelaki biasa segmen pendek, orang puang segmen panjang tu biasa. Orang puang segmen bawah segmen dia. Baik. Kalau segmen ke tak tahu segmen. Ni segmen orang panggil dia. Segmen kat sini panggil tau. Segmen. Baik. Jadi kalau sekiranya segmen saat ni tu duduk dalam hak muka. Maksud duduk dalam hak muka, walaupun panjang, hak yang dalam kawasan hak muka, hak tu sepakat ulama kata wajib kena basuh. Ada segmen hak yang kalau kita tarik memang dia akan panjang keluar daripada hak muka, tapi dia tumbuh dalam hak muka. Dia segmen memang tumbuh dalam hak muka kan. Ni hak muka ke ni? Okey, hak yang lebih daripada hak muka wajib basuh ke tak? Sini berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri. Ada pandangan yang mengatakan wajib basuh, ada pandangan yang mengatakan tidak wajib basuh. Ada dua pandangan. Orang puan kata apa? Ada khilaf. Yalah ada khilaf, tapi kita kena tengok mana pandangan hak yang muktamad supaya kita berhati-hati dalam beragama. Imam Syafi'i ataupun ulama mazhab Imam Syafi'i dia mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati, maka dia mewajibkan basuh segmen hak yang keluar daripada hak kepala. Okey, boleh faham? Hak kepala pula hak dia, hak muka. Okey, boleh faham?
Nanti kita akan pergi kepada rukun wudu. Antara rukun wudunya, panjang pula hurah. Ingat kita tak hurah panjang. Sudahlah. Seri. Nanti kita akan pergi kepada sapu kepala. Sapu kepala, asal sapu kepala. Dan boleh kita sapu rambut dengan syarat rambut berada dalam kawasan kepala. Jadi kalau rambut tu tumbuh daripada dalam kawasan kepala, tapi kalau kita heret dia akan keluar daripada hak kepala, boleh tak kita nak sapu atas rambut tersebut? Dalam mazhab Imam Syafi'i kata tak boleh. Tengok, ada percanggah tak? Nampak? Mana? Canggah hak dalam masalah muka, hak lebih tu wajib basuh. Dalam masalah kepala, hak lebih tu tidak boleh sapu. Boleh faham? Mana nampak? Macam kaedah yang digunakan, nampaknya kaedah saat ni tu bergelombang tidak tetap dah sama lah. Kalau hak ni wajib basuh, jadi hak ni boleh kat sapu. Tak, bukan. Mazhab Imam Syafi'i dia menggunakan kaedah ihtiyat. Mengambil langkah ihtiyat, berhati-hati. Dalam masalah rambut yang lebih daripada hak kepala, tak disapu kerana mengambil langkah ihtiyat. Manakala rambut yang lebih daripada hak muka, wajib kena basuh juga kerana mengambil langkah ihtiyat. Baik, hak tu hak yang paling baik bagi orang puang. Namun kalau orang puang rasa nak ambil pandangan yang kedua, yang mengatakan tidak wajib basuh hak yang lebih daripada hak muka, tidak menjadi masalah. Sebab mandi berlaku khilaf di kalangan ulama, tidak ada dalil hak yang jelas yang menyebut hal tersebut. Ini berlaku ataupun ini adalah hasil daripada ijtihad ulama di dalam memahami nas syarak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bahagian dalam janggut yang tebal dan kedua bulu jambang yang tebal bagi lelaki. Bagi perempuan dia tidak ambil kira kerana jarang orang puang ada janggut dan jarang orang puang ada jebeng. Dia janggut ada hak yang tebal, ada hak yang nipis. Kalau tebal wajib basuh bahagian luar sahaja. Bahagian dalam tak wajib basuh. Kalau nipis macam ramai-ramai kita maka wajib basuh dalam dan luar. Tebal nipis ukuran dia adalah kalau mata orang tu sederhana, tak tajam sangat, tak tupur sangat. Dalam majlis takhatub, majlis kita bercakap, jarak kita dengan orang yang kita cakap tu lebih kurang dalam 1.5 meter. Jadi kalau kita duduk dengan 1.5 meter depan dia, kita tak nampak kulit yang berada di bawah janggut dia, maka tebal tu. Tapi kalau nampak, nipis. Kalau ndak, memang nampak belaka. Kalau ndak mungkin ndak depan belek pula, memang nampak belaka. Tak boleh nak ukuran gitu. Okey. Ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Siku wajib kena basuh. Keempat, menyapu sebahagian daripada kulit kepala. Menyapu sebahagian daripada kulit kepala ataupun rambut kepala, walaupun sebahagian daripada surat rambut. Itu maksud walau ba'dha sya'ratin, walaupun sebahagian daripada surat rambut. Okey, rambut kita surat, sapu sebahagian. Benda ni tak ada orang buat kerja gini. Rugi masa. Benda yang boleh buat sekejap jadi lama. Dah ada duk belek yang lepas daripada basuh tangan, duk belek rambut sebab nak tarik surat je, nak sapu surat je. Tak ada orang kerja gini. Cuma dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana mazhab Imam Syafi'i ataupun Imam Syafi'i memahami perkataan wamsahu biru'usikum, ba pada biru'usikum adalah ba tab'iyah ataupun ba tab'idiyah, ba dengan makna sebahagian, maka kata dia dah kalau sapu sebahagian daripada surat rambut pun termasuk dah dalam perkataan wamsahu biru'usikum, maka sudah memada. Tapi tak ada orang kerja gitu. Tambahlah tumbah duk bedek rambut Allah, 3 orang baru boleh surat. Ambil air sapu separuh je. Tak ada orang kerja gitu. Baik. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Walau bagaimanapun mazhab Imam Syafi'i sepakat mengatakan bahawasanya hak yang paling afdal adalah sapu keseluruhan kepala, kerana untuk keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan sapu keseluruhan kepala. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Baik. Kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib sebagaimana yang disebutkan. Kena buat secara tertib. Tertib ni kita kena buat hak dulu, hak yang kemudian. Kalau kita buat hak yang kemudian sebelum daripada hak dulu, maka tidak dikirakan hak yang kemudian. Ni basuh tangan dulu baru basuh muka. Tangan tak kira, tapi muka kira. Dengan syarat apabila ada niat pada basuh muka. Ni basuh muka, lepas tu basuh kaki dulu. Lepas tu baru basuh tangan. Basuh kaki tak kira, tangan kira. Sebab lepas daripada basuh muka adalah tangan. Okey, nampak kan? Seterusnya, sunanul wudu.
وسننه السواك ثم التسمية وغسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق والاستنثار والتثليث ومسح جميع الرأس ثم الأذنين والصماخين وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وتطويل الغرة والتحجيل والموالاة وترك الاستعانة في الصب وترك التنشيف بخرقة. Sunat-sunat wuduk. Dan sunat wuduk yang pertamanya bersiwak. Sebelum daripada kita berwuduk, kita bersiwak dulu, bersugi. Sugi ni dah kira lah kita guna, yang penting kita guna benda pun. Yang penting kita guna sesuatu yang kasar yang dapat menghilangkan kekotoran dalam mulut kita. Beru pun tak apa, bahan beru sabuk tu. Tak apa, tak ada masalah. Bahan sabuk pun tak apa, ikut yang penting benda tu dapat menghilangkan kekotoran dalam mulut kita. Baik, yang keduanya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang keempat berkomo-komo. Berkomo-komo maksud dia berkomo-komo memasukkan air ke dalam mulut. Walaupun dia dak wak gok gitu dipanggil mubalaghah fil madmadah. Hak tu benda yang lain pula. Sunat kita berkomo-komo dan sunat juga kita mubalaghah fil madmadah, melainkan kepada orang hak yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak sunat dia mubalaghah, tapi tetap sunat dia berkomo-komo. Adakah disyaratkan ke mulai hak yang berkomo saat itu baru dapat kelebihan fadilat berkomo? Kata ulama tidak disyaratkan. Tok air dalam mulut dak kek pakai telang je dapat dah fadilat berwuduk. Bulan puasa je jangan buat kerja gitu. Okey, yang kelimanya memasuk air ke dalam hidung. Yang keenamnya mengeluarkan air daripada hidung. Memasukkan air ke dalam hidung satu sunat, mengeluarkan balik satu sunat yang kedua. Bertiga-tiga kali, buat tiga. Menyapu keseluruhan kepala, seluruh kepala. Menyapu kedua-dua telinga dan cupingnya. Menyelati janggut yang tebal. Ni masuk menyelati. Ambil jari kita, lepas tu masuk di bawah janggut kita. Baik. Menyelati jari jemari. Menyelati jari jemari. Ni jari jemari kita menyelati, ikut awak gini pun apa ikut awak cepat awak gini. Ni hukum dia sunat. Tapi kita ingat sunat ni kalau sekiranya sangkaan yang kuat ataupun kita yakin, kalau kita tidak menyelati janggut, kita tidak janggut yang nipis, kalau kita tidak menyelati janggut, kita tidak menyelati jari, tangan, kaki, air tetap sampai, maka hukum dia sunat. Tapi kalau kita yakin ataupun sangkaan yang kuat bahawasanya kalau kita tidak menyelati maka air tidak sampai kerana jari kaki kita terlalu rapat, maka ketika tu hukum menyelati bukan lagi sunat, bukan wajib. Sebab apa? Sebab wajib kita kena meratakan air, yang mana air tersebut tidak dapat diratakan melainkan melalui menyelati, maka hukum menyelati juga wajib untuk kita sampai kepada perkara yang wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukum dia juga adalah wajib. Yang ke-12 melebihi kawasan basuhan pada muka, tangan dan kaki. Ini dipanggil ghurrah dan tahjil. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala antumul ghurr al-muhajjalun yaumal qiyamah min atharil wudu. Mung adalah golongan hak yang bercahaya muka, tangan, kaki dari kerana kesan-kesan wuduk pada hari kiamat. Maka Abu Hurairah kata, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilah." Ni bukan perkataan Rasulullah, ni panggil mudraj. Ni perkataan Abu Hurairah. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrah dan tahjilnya, maka hendaklah dia perbuat. Abu Hurairah kata dia ambil wuduk, basuh tangan sampai kat lengan, basuh kaki sampai kat betih. Abu Hurairah. Disunatkan kita melebihkan agar banyak cahaya yang ada pada anggota wuduk. Baik, dah kalau gitu pakai terjun lalu dalam air, dah cahaya seluruh tubuh. Okey, betul tak gitu? Dah kan nak banyak cahaya kan, pakai terjun terus dalam air. Dah warna mau ambil wuduk habis macam mandi tau. Sebab nak biar tubuh aku bercahaya belaka, bukan hanya anggota wuduk sahaja. Boleh tak buat gitu? Tak boleh. Dah sebab dia, sebab wuduk ada anggota-anggota dia. Anggota wuduk muka, tangan, kaki, bukan seluruh tubuh. Tu kita kena faham. Baik. Seterusnya kata dia, yang ke 13 berturut-turut. Kena berturut-turut. Jangan ada senggang yang lama di antara satu basuhan kepada satu basuhan yang lain, daripada satu sapuan kepada satu sapuan yang lain.
Yang ke-14, tidak meminta bantuan untuk menuang air. Dia dalam masalah kita berwuduk, dia dia meminta pertolongan, dia banyak meminta pertolongan. Kita kalau nak tengok hukum meminta pertolongan secara terperinci, tengok dalam kitab Safinatun Najah. Dia ada bincang secara terperinci minta pertolongan ketika kita berwuduk. Ada minta pertolongan supaya orang mendekatkan air kepada kita. Kita tak air duduk sana, kata-kata kita nak ambil wuduk, macam mana lagi air kat sini? Maka apakah hukum dia? Ada. Dekatkan air. Yang keduanya, hukum kita kata, tolong jiru sikit muka saya nak ambil wuduk. Okey, ada hukum dia. Yang ketiganya adalah kita suruh dia basuh muka terus. Aku nak ambil wuduk ni, tolong basuh muka lah. Dia pun basuh muka. Gonyoh sikit celah-celah hidung dak kata tu. Okey, apakah hukum dia? Ada hukum dia. Baik. Boleh tengok dalam kitab Matang Safinatun Najah. Dia ada buat perincian yang panjang. Hak yang disunatkan adalah kita tidak minta tolong orang tuang air untuk kita berwuduk. Hak tu sunat. Kalau kita minta tolong juga, maka dipanggil khilaful aula. Dia tidak sampai kepada makruh lagi. Hanya menyalahi hak yang lebih utama. Tapi kalau kita minta suruh orang basuh tu anggota kita, hak tu bukan setakat khilaful aula, bahkan hukum dia adalah makruh. Makruh. Kita suruh orang basuh muka kita tanpa ada sebarang keuzuran. Kita boleh buat diri, tapi nak suruh orang buat agak, tolong basuh muka, tangan pula. Tu celah-celah jari kau, tu buat selak-selak kat celah jari kau. Celah kuku gonyoh-gonyoh sikit kau, nampak ada kotor. Suruh orang buat belaka. Hukum dia adalah makruh. Kerana benda makruh, kerana dia telah mengutamakan orang lain dalam hal ibadat. Sedangkan al-itharu bil qurabi makruhun. Mengutamakan orang lain dalam qurab, benda yang qurbah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dalam berwuduk, hukum dia adalah makruh. Baik. Tidak mengelap air wuduk dengan kain. Lepas daripada berwuduk, tidak lap dengan kain. Nanti masalah lap dengan kain ni berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian kata tak ada masalah. Mazhab Imam Syafi'i kata sunat tidak lap. Tapi kalau lap, dia tidaklah sampai kepada makruh. Kerana dia melihat bahawasanya air wuduk adalah air ibadah. Maka lak ni macam kita tidak suka kepada ibadat tersebut. Baik. Jadi sebaik-baiknya jangan lak, melainkan kalau sekiranya mendatangkan mudarat. Sebagai contoh, kita duduk di dalam musim sejuk. Musim sejuk tak boleh main. Kena lak air-air. Baik, habis. Faslun. Wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'. Al-awwal al-khariju min ahadis sabilain, al-qubuli wad-duburi. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Perkara yang membatalkan wuduk. Terbatal wuduk dengan 4 perkara. Pertama, keluar sesuatu pada salah satu daripada 2 jalan. Okey, 4 perkara ni dia membatalkan wuduk. Keluar. Dan sebenarnya kita masa kita buat terjemahan ni, Ana terus semok je terjemahan. Kita kadang-kadang kita fikir terjemahan ni memang kurang tepat, tapi sesuai dengan bahasa kita. Tapi terjemahan ni tepat tapi tak sesuai dengan bahasa kita. Biar kita pilih yang sesuai dengan bahasa kita lah. Jadi sebenarnya al-kharij bukan makna keluar. Al-kharij makna sesuatu yang keluar. Dia lain. Keluar masdar. Keluar makna khuruj. Al-kharij adalah sesuatu yang keluar. Tu asal. Yang membatalkan wuduk, suatu hak yang keluar tu, benda hak yang keluar tu membatalkan wuduk. Okey, boleh faham kan? Baik. Jadi biarlah tak apa kata, faham ni. Keluar sesuatu. Tapi kalau orang hak yang mengambil berat tentang ibarah, dia buat kritikan lah. Orang ni gini terjemah gini tak tepat Okey, biar kita ra'i hak yang difahami oleh masyarakat kita. Tapi bukan anda terjemah ni, anda hanya semok sahaja. Keluar sesuatu pada salah satu daripada 2 jalan, kubul dan dubur. Yang mana sama ada sesuatu saat itu zat, benda, ataupun sesuatu saat itu adalah angin. Benda hak yang keluar saat itu, hak yang biasa keluar, tahi air kecing, ataupun hak yang luar biasa keluar batu, keluar mata, keluar telur. Ada di Indonesia tu orang lelaki tu keluar telur kat punggung dia. Siap ada dalam YouTube lagi. Tengok tak? Apa tengok? Biasa tengok. Telur tak setengah. Baik, batal wuduk. Keluar sesuatu
Yang biasa keluar ke, hak yang luar tak biasa keluar ke, angin ke bukan angin ke, batal wudu. Baik. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i dia mengecualikan mani. Mani tidak membatalkan wudu. Orang tu keluar mani, wudu dia tak batal. Dah wudu dia tak batal. Boleh mayang ah. Tak boleh mayang. Sebab syarat sembahyang bukan hanya suci daripada hadas kecil. Bahkan mesti kena juga suci daripada hadas besar. Dah batal wudu, baik dah benda. Dia kira situ pula. Baik dah benda dah batal wudu. Orang tu, dia dah dengar di antara maghrib dengan isyak. Biasa gitu kan. Dah main nafsu kuat lah ni. Makan madu kuat apa semua sekali. Orang lelaki lah ni jenis orang lelaki Tidur tengah orang ngajak pun mimpi kau. Oh, jangan main tang nafsu kuat ni orang lelaki. Mimpi tak sekarang. Mimpi basah lah. Tu keluar mani. Dah kan masa dia dengar saat ni, dia ada wudu. Dia tidur saat ni, rapat papa punggung. Baik, keluar mani. Batal wudu? Tak. Mazhab Imam Syafi'i kata tak batal wudu. Cuma wajib dia kena mandi. Dah benda faedah tak batal wudu. Dia ada faedah dia. Disebut oleh ulama. Mana faedah dia? Kita kena pergi kepada masalah lain. Masalah benda. Orang hak yang mandi wajib, lepas daripada mandi wajib dia tidak ambil wudu. Sah ke tak? Sepakat, bukan sepakat, majoriti ulama kata sah. Apabila kita mengangkat hadas besar, maka dengan secara automatik terangkat hadas kecil. Tapi dengan syarat jangan kita melakukan perkara yang membatalkan wudu ketika kita mandi dan selepas kita berkhidmat mandi. Jangan pegang kemaluan. Faham tak lagi? Jangan. Okey, jelas Cuma di sana ada pandangan yang mengatakan mesti kena berwuduk pula lepas daripada mandi. Okey. Ketika mana seorang tu mandi wajib, lepas daripada tu dia tidak ambil wuduk. Pandangan mu'tamad kata dia boleh sembahyang tanpa ambil wuduk. Tapi ada pandangan yang kedua kata tak, mesti kena ambil wuduk. Okey, katakanlah orang ni masa dia mimpi tadi, dia ada wuduk. Dia mandi wajib. Lepas daripada mandi wajib dia tidak ambil wuduk, maka sepakat ulama mengatakan solat dia sah. Sehingga kan ulama yang mengatakan mesti kena ambil wuduk lepas daripada sembahyang, lepas daripada mandi pun sah sembahyang dia. Okey, tu dipanggil dia samaratul khilaf dalam masalah ni. Okey. Dia ada selagi benda yang perlu kita kena bincang juga, masalah ni kita kena sebut juga. Masalah sebahagian daripada perempuan yang mengalami kentut farak. Orang lelaki tak ada lah kentut kat kubur. Ni orang puang ada mengalami kentut farak. Kan kalau kita tengok perkara yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Sama ada angin ataupun selain daripada angin. Kalau keluar hok kat punggung tu memang sepakat lah kata batal wudu. Cuma masalah ada juga orang puang keluar angin kat kubur dia. Kentut kemaluan yang berlaku kepada sebahagian daripada perempuan. Pertama-tama kalau orang puang hak yang jenis beranak ramai, berlaku benda tu. Soalannya, angin hak yang keluar daripada kubur perempuan tu batal tak wuduk dia? Di sini ulama fiqh berbeza pandangan. Ada sebahagian ulama fiqh kata batal, ada sebahagian ulama fiqh kata tak batal. Mazhab Imam Syafi'i kata batal. Mazhab Imam Syafi'i kata batal. Perempuan mengeluarkan angin daripada kubur dia, batal juga wuduk dia. Kerana mazhab Imam Syafi'i melihat kepada keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin wa rihin. Tidak ada wuduk melainkan daripada suara dan angin. Maksud kata tak ada wuduk melainkan daripada suara dan angin. Maka secara umumnya angin membatalkan wuduk, hak yang keluar daripada kubur ataupun daripada dubur. Okey, habis. Seterusnya sedawa tak batal angin, sedawa tak batal. Tak batal angin pula. Sedawa tak batal wudu. Sedawa tak batal wudu. Seterusnya katanya, yang kedua hilang akal. Kerana tidur atau selain daripada tidur. Okey, dalam kitab fiqh ketika dia kata hilang akal dalam bab yang membatalkan wudu, kita jangan terus faham gila, bukan. Bukan maksud hilang akal ni gila, bukan. Di sini. Dari tempat lain mungkin makna dia gila. Di sini bukan makna dia gila. Hilang akal di sini dengan maksudnya adalah dia saat ni tu tidak boleh berfikir dah, tak ada tamyiz dah. Sebab tu dia dikatakan hilang akal kerana tidur. Orang tidur tu kira hilang akal. Siapa kata orang tidur tu gila? Ada orang kata orang tidur tu gila? Tak ada kan? Hilang akal bukan merujuk kepada gila di sini. Hilang akal ni maksudnya dia tidak dapat buat tamyiz, perbezaan dah. Okey, boleh faham kan?
kerana tidur, batal wudu. Atau selainnya tidur, mabuk, pitang. Kecuali tidur yang tetap papan punggungnya di atas lantai, maka ia tidak membatalkan wudu. Berapa ulama mengecualikan tidur yang tetap papan punggung di atas lantai tidak membatalkan wudu, kerana melihat kepada hadis yang mana sahabat Rasulullah lepas daripada sembahyang maghrib tunggu Rasulullah sembahyang isyak. Tiba-tiba Rasul lewat, keluar, sebahagian daripada sahabat tidur. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai ke kepala mereka itu ni terbongkok, sampai kena di dada tidur, sampai ke ada bunyi tidur. Apabila Rasul keluar, mereka itu bangkit untuk sembahyang tanpa mereka itu berwudu. Baik. Jadi ulama mazhab Imam Syafi'i kata tengok apa hak yang berlaku kepada sahabat di hadapan Rasulullah. Jadi bermakna bukan semua tidur ia membatalkan wudu. Jadi tidur hak yang tidak membatalkan wudu adalah tidur hak yang tetap papan punggung. Baik. Ketiga, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Kulit lelaki dan perempuan, ia kena bersentuh. Kalau tidak bersentuh, dah batal. Ada berlapik. Ada berlapik. Lapik tisu je di antara kulit dia dengan kulit orang puang. Contoh, ada tisu je. Baik, batal tak wudu? Tak batal. Oh, kalau gitu boleh pegang tangan orang puang. Nanti dulu, kita bukan cara bab pegang tak pegang Kita cara bab batal wudu dengan tak batal wudu. Jangan buat tukar. Dia kita koyak bab lain yang faham bab lain pula. Contoh, kita kalau dulu naik bah, tiba-tiba kita setuh tangan orang puang, yang mana orang puang tu pakai kat sarung tangan hok nipis tu, kita rasa panas kulit dia. Sebagai contoh, batal tak wudu? Tak batal. Dah perbuatan tersebut boleh lah. Nanti dulu. Jangan gaduh. Dia kadang-kadang dia tak faham. Kita nak cerita lain, dia pergi faham dia lain. Sebab dia nak tak benda lain tu. Tu jadi cepat faham tau. Hak tu kan. Okey, boleh faham kan? Jadi, hak tu hukum lain. Tak sengaja tak apa. Sengaja tak boleh. Dah kalau kerek tak sengaja, biar nak wawan dah kerek tak sengaja pun, yang penting tak sengaja. Kerek tak sengaja. Nak wawan dah tak sengaja. Allahu Rabbi, inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi, kata Rasulullah. Allah Ta'ala memaafkan daripada umatku tersalah, benda yang terjadi kerana tersalah, wan nisyan, dan kerana terlupa, dan benda yang dipaksa akan mereka itu ke atasnya. Baik. Bersentuh. Jadi kalau berlapik tak batal. Bersentuh kulit, kulit sama kulit. Kalau bersentuh kuku dengan kuku, kulit dengan kuku, kulit dengan rambut, hak tu tak batal. Bersentuh kulit dengan rambut, tak batal. Dia tengok orang puang tu lemah, dia pakai tarik rambut, naik atas darat, lepas tu pergi sembahyang, jadi itu imam pula. Ada masalah, beres je. Cuma jangan piku lah. Jangan piku pergi hospital. Tak lah, maksud piku tu piku lah kalau misalnya perlu. Maksudnya kalau bawa sampai ke bersentuh kulit, maka batal wudu. Dah boleh tak buat kerja gitu? Boleh, tak ada masalah. Kalau diperlukan, tak ada masalah. Hak yang tak boleh, tidak diperlukan. Kawan ni nak rebah nak piku juga, hak tu tak boleh lah. Kawan ni boleh jalan, dah warna mungkin piku sebab dia rebah saat ni. Dah boleh jalan tak boleh jalan, tu ambil kesempatan dia panggil. Baik. Lelaki dan perempuan, lelaki sama lelaki tak batal, perempuan sama perempuan tak batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau lelaki sama lelaki tak batal walaupun naik nafsu. Perempuan sama perempuan tak batal walaupun naik nafsu. Tapi ada sebahagian ulama melihat apabila naik nafsu, lelaki sama lelaki pun batal. Baik. Perempuan yang dewasa, besar dah. Kalau budak sama budak, tak batal. Ataupun budak dengan orang dewasa, tak batal. Dia ukuran dewasa ni lagu mana? Orang lelaki tu pandai dah. Dalam kitab disebut intisyaruz zakar, disebut lagu tu. Pandai dah. Kemaluan dia jadi kembang. Kalau orang lelaki. Orang puang ni maksudnya pandai dah, hati dia cenderung kepada lelaki. Orang puang. Maka itu tahap dewasa bagi lelaki dan perempuan. Dan ajnabi. Ajnabi ni tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram daripada sudut nasab, daripada sudut musaharah, perkahwinan, daripada sudut radha'ah, penyusuan. Tidak ada hubungan mahram. Itu makna ajnabi. Kalau ada hubungan mahram, maka tak batal. Keempat, menyentuh kubul. Kubul ni maksudnya kemaluan, itulah.
Dia dalam mazhab Imam Syafi'i, kubur ni kalau hak lelaki mede lesung saja, ulu lesung, telur tak masuk. Kalau dia main telur tak batal. Faham? Bukan suruh main telur, tak ada kerja main ke telur, tapi nak ayat tak batal. Dia batang je batal. Baik, manakala perempuan adalah bibi farak dia je batal. Baik, tu maksud kubul. Hamba kalau tak sebut gitu memang tak faham. Kena sebut gitu. Bukan hamba tak ada hamba tak ada sifat madu, hamba ada sifat madu. Tapi innallaha la yastahyi minal haqq. Allah Taala tidak malu daripada perkara yang benar. Tapi al-haya'u minal iman. Betul tak gitu? Baik. Menyentuh kubul anak Adam atau lubang duburnya. Lubang dubur dengan peruk tangan atau peruk jari. Belakang tangan tak apa. Bukan peruk. Dengan kuku tak apa. Baik, habis. Hak yang nak boleh tu kubul anak Adam. Kubur binatang tak ada masalah. Kubul binatang tak ada masalah. Dia tak ada kerjanya pergi pegang sawak itik segati. Dia kadang-kadang budak nakal kan. Dia tengok itik segati kebak tubik tu dia pergi pegang. Budak-budak nakal. Dia budak nakal bukan baik belaka. Hak yang skema-skema je hak baik sikit. Hak nakal dah budak orang ni. Tulabul ilm pun ada kau jenis nakal-nakal. Tak kan tak ada. Macam-macam perangai kan manusia. Baik. Allah Rabbi. Seterusnya, okey, selagi ana nak sebut juga masalah ni. Mungkin antum semua akan datang belajar, maksudnya di luar negara pun semua sekali. Kita kena tahu satu benda lagi. Hak yang kata batal wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan ni sebenarnya pandangan majoriti ulama. Sebab ana biasa dengar ada orang, maksudnya para asatidah ataupun ilmuwan segelintir dah, dia kata pandangan hak yang kata batal wuduk tu tak betul, tak kena, salah. Allah Rabbi. Ini yang dipanggil bermasalah perkataan tersebut. Mung saat itu nak ambil pandangan hak yang mengatakan tidak batal wuduk dipersilakan, tapi menyesatkan, membida'ahkan pandangan hak yang kata batal wuduk tu bermasalah sebenarnya. Tahu tak pandangan hak yang kata batal wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan ni adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti. Pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali. Cuma mazhab Maliki dan mazhab Hambali dia mensyaratkan ada syahwah ketika menyentuh. Mazhab Syafi'i tidak disyaratkan ada syahwah. Dan pandangan mazhab Imam Syafi'i yang kata tidak disyaratkan ada syahwah adalah pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pandangan Abdullah bin Umar, pandangan Abdullah bin Mas'ud, dan pandangan sebahagian daripada ulama mujtahid di zaman tabi'in dan tabi'in. Bukan pandangan Imam Syafi'i sahaja. Jadi sekurang-kurang sebelum daripada nak menyesatkan pandangan ni, mesti kena melihat dulu pandangan tu pandangan siapa. Ini bukan pandangan orang biasa, pandangan sebahagian daripada ulama mujtahid dan pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Sayyidina Umar, pandangan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, pandangan Abdullah bin Mas'ud. Baik, ni kadang-kadang Allah Rabbi tak sedar tu dia duk cakap tak betul, ngaruk, sesak pandangan gitu. Masya Allah, ni benda yang pernah berlaku. Baik, soal mu nak ambil pandangan lain tu dipersilakan. Dipersilakan. Ambil pandangan lain. Baik. Seterusnya kata dia wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal-lawh al-maktub lid-dirasati wa yahillu hamluhu fi amti'atin aw darahima wa yahillu hamluhu lis-sabiy al-mumayyiz wa massuhu lid-dirasah. Perkara yang diharamkan bagi individu yang berhadas kecil. Sesiapa yang terbatal wuduknya maka haram ke atasnya yang pertama solat. Haram dia solat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang tidak ada wuduk haram solat, sama ada solat wajib ataupun solat sunat. Hak ni sepakat ulama. Dan benda yang pada makna solat juga diharamkan. Benda yang pada makna solat, yang pertama adalah sembahyang jenazah. Yang keduanya adalah benda sujud syukur. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Ni pada makna solat. Sembahyang jenazah walaupun tidak ada rakaat dan tidak ada sujud, maka dia adalah solat.
Baik, mesti kena berwuduk. Pandangan yang kata sembahyang jenazah tidak diwajibkan berwuduk, cukup sebab sembahyang jenazah diqiaskan dengan doa, kita nak berdoa tidak disyaratkan ada wuduk, adalah pandangan syadz. Baik. Begitu juga sujud syukur, sujud tilawah, mesti kita kena ada wuduk. Ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i saja, bukan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Cuma adalah pandangan segelintir ulama fiqh ataupun sebahagian ulama fiqh mengatakan tidak disyaratkan berwuduk untuk sujud tilawah dengan sujud syukur. Ada. Tapi itu bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang keduanya tawaf. Tawaf mesti kena ada wuduk. Orang yang batal wuduk maka tidak sah tawaf dia, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Yang ketiganya menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quranul Karim. Yang keempat membawa mushaf. Ini perkara yang diharamkan ke atas dia. Yang kelimanya adalah menyentuh dan membawa papang yang tulis padanya ayat Al-Quran untuk tujuan pembelajaran. Biasa di sebahagian daripada kawasan Afrika, contoh di Sudan, Ustaz Latif mesti tengok di Sudan juga tulis di lauh mengapa Al-Quran kan. Baik, itu tujuan untuk lidirasah, maka dia mengambil hukum yang sama. Berbeza kalau untuk tujuan untuk litabarruk, dia tidak mengambil hukum Al-Quran. Tulis untuk gantung di dinding untuk tabarruk, bukan untuk pembelajaran, maka boleh pegang menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Dan harus membawa Al-Quran yang diletakkan atas sesuatu barang atau duit yang tertulis ayat Al-Quran padanya. Tapi bukan qasad untuk membawa Al-Quran. Jadi barang ni ada atas ni, Al-Quran ada atas ni. Memang kita bukan nak bawa Quran, nak bawa benda ni. Tapi Quran ada atas. Apa, tak ada masalah sebab kita bukan nak bawa Quran, kita nak bawa benda ni. Baik. Tu kita kena faham. Dan harus membawa Al-Quran oleh kanak-kanak yang mumayyiz dan menyentuhnya untuk dipelajari. Jadi budak-budak hak yang mumayyiz, kalau budak mayit tak boleh lah, sebab dia takut dia buat ikut dang pada Quran. Lepas tu dia setuh untuk dipelajari boleh, walaupun dia tidak ada wuduk. Maksudnya budak ni, kalau boleh kita suruh dia ambil wuduk, dia ambil wuduk. Budak umur 11 tahun, 10 tahun kita ambil wuduk dulu, nak ngaji, nak pegang Quran lah. Lain dah muka, malah dah pagi ni sejuk kan. Kata-kata apa, tak payah ambil lah. Ngaji. Ada apa? Sebab nakwi dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Dimaafkan untuk kanak-kanak. Faslun. يقدم داخل الخلاء يساره وإذا خرج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى واسم رسوله والقرآن ويغطي رأسه ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وقليل جار وجحر ومهب ريح وظل مقصود وطريق وتحت شجرة مثمرة ولا يتكلم ويستبرئ من البول ويقول إذا دخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Adab-adab qada hajat. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri apabila masuk tandas dan keluar dengan kaki kanan. Kalau kita nak masuk tandas, masuk kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Baik. Ada juga sebahagian daripada tandas hak yang dia capur dengan bilik air. Maka kita langkah kaki kiri ke tempat hak yang disediakan untuk qada hajat. Tempat hak yang kita nak kecing, di tempat bukan ada tandas, maka kita sampai tempat yang nak kecing tu lah sekali, kita langkah dengan kaki kiri. Itu cara dia. Tidak boleh keluar dengan kaki kanan. Tidak boleh membawa apa-apa yang tertulis nama Allah, nama Rasulullah dan juga Al-Quran. Hukum dia adalah makruh. Sebab takut dibimbangi mengotori nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kena najis, nama-nama yang mulia. Menutup kepalanya. Sunat tutup kepala. Dia kalau kita nak tengok dalam hadis yang sahih memang tidak adalah masalah tutup kepala ni, tapi ada sebahagian athar yang sahih daripada sahabat Rasulullah, daripada tabi'in. Antaranya athar yang sahih yang datang daripada Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sebaik-baiknya tutup kepala. Pada tempat yang jauh serta tertutup. Nak qada hajat jauh sikit. Tambah-tambah main perut buana ni, netuk kuat bunyi sampai kau orang dengar belaka. Tu tak comel lah. Jauh sikit. Tidak kencing dalam air yang tenang, air yang tidak mengalir, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ada larangan daripada Rasulullah. Air yang sedikit sekalipun mengalir. Kalau air banyak, hak mengalir, apa lah. Di dalam lubang, di tempat laluan angin, juga di bawah tempat berteduh. Dia laluan angin ni maksudnya
Angin bertiup ke sini. Kita kecing hadap ke angin. Molek sungguh lah. Wangi sungguh lah. Ngecik habis lah. Okey. Di jalan-jalan. Tempat jalan orang pergi lalu, pergi mari, jangan buat kerja situ. Dan di bawah pokok yang berbuah. Di bawah pokok yang berbuah. Durian dan seumpamanya. Durian bimbang jatuh atas kepala lagi. Marah ke tuang dia lagi. Dia kalau misalnya bawah pokok orang, bukan hukum dia makruh, hukum dia haram. Ni hak yang tempat kita sendiri. Jadi kotor dah buat kerja gitu. Yang keenam, tidak bercakap-cakap. Yang ketujuh, beristibrak selepas kencing. Sunat beristibrak. Istibrak ni maksudnya memastikan benda kemaluan kita tak ada air kecing. Tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dia akan membawa kepada waswas. Tu kena ingat. Yang ke-8, membaca ketika masuk bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika keluar, ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Aku memohon keampunanmu ya Allah. Rasulullah baca lagu tu. Masa Rasul keluar daripada tanah, Rasulullah baca ghufranak, minta Allah Taala ampun daripada kesalahan. Dah kalau kita fikir dah dosa, benda kita buat dalam tandas. Okey. Siapa ke kita kena minta ampun apabila keluar daripada tandas? Dosa benda. Kesalahan dia yang dibuat oleh Rasulullah, siapa ke minta ampun kepada Allah sehingga keluar daripada masa keluar daripada tandas. Di sini ulama-ulama hadis dia membincang. Rasul minta ampun daripada kesalahan dia ketika Rasul keluar daripada tandas. Sebahagian daripada ulama mengatakan Rasulullah ni dia berzikir kepada Allah fi kulli ahyani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Tengok dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada. Rasulullah dia berzikir kepada Allah setiap detik. Jadi apabila masuk dalam tandas maka dia tidak boleh berzikir. Maka ketika tu dia rasa ada kecuaian daripada dia. Perasaan kecuaian daripada dia itulah dia baiki dengan meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham kan? Baik, padahal bukan satu kesalahan, bukan satu kesilapan pun, tapi perasaan. Macam kita buat contoh gini, kita apabila kita rapat dengan seseorang, layanan yang sama kita bagi kepada kawan kita, kita anggap biasa, tapi layanan tersebut untuk dia kita rasa luar biasa. Kita dengan kawan-kawan kita, rapat-rapat dengan kawan kita kata, mari kita makan, mari kita makan. Oh, makan banyak mung. Kita biasa gitu kan. Tapi kalau kita buat ke orang puang, boleh kita buat gitu? Kita rasa gana. Orang lelaki kalau dia jatuh hati kepada orang puang lah apa dia jatuh hati kepada orang lelaki. Jangan kira masa nikah dah, ni masa tak nikah lagi ya masa tu jaga belaka Tu tak gitu? Ke tak biasa? Anda tak biasa? Okey. Jadi boleh ajak pergi makan? Makan. Oh, banyak makan ah. Mana kata gitu? Mari mikir balik. Oh, salah aku cakap gitu. Minta maaf beradab. Betul tak gitu? Okey. Jadi tu pandangan sebagian ulama. Sebagian ulama dia kata mana? Sebagian ulama melihat di huraian lain pula. Sebagian lain dia kata kang kita qada hajat ni kang, nikmat kang. Qada hajat kan nikmat. Betul tak nikmat? Orang yang tak nak qada hajat sakit kepala, bekak kepala rasa. Kita boleh qada hajat ni adalah nikmat. Setiap nikmat wajib kita bersyukur. Betul tak? Setiap nikmat wajib kita bersyukur. Apabila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat, kita mampu bersyukur, sebenarnya nikmat pula yang wajib kita bersyukur. Kita mampu pula bersyukur di atas nikmat yang kedua, sebenarnya nikmat pula yang wajib kita bersyukur. Sebab itulah kata ulama, hakikat syukur adalah kita mengiktiraf kita tidak mampu untuk bersyukur. Sebab setiap kita nikmat yang kita dapat wajib kita bersyukur. Kita mampu bersyukur adalah nikmat yang wajib kita bersyukur. Maka apabila kita mengiktiraf kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka di situlah kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adalah perbincangan-perbincangan ataupun pandangan-pandangan yang lain lagi. Seterusnya, faslun. Wa yajibul ghuslu min khamsati asya'. Min ilajil hashafati fil farji wa min khurujil mani wa min al-haidhi wan nifasi wal wiladah. Perkara yang mewajibkan mandi. Diwajibkan mandi kerana 5 perkara. 5 perkara ni wajib mandi. Wajib mandi bukan bersegera.
Dia tidak segera, tidak wajib segera. Dia wajib mandi apabila kita nak melakukan ibadat yang disyaratkan mandi. Baik. Yang pertamanya masuk hasyafah, yakni kepala zakar ke dalam farak, sama ada keluar mani ataupun tidak. Kita kata orang tahu belaka dah ni kan. Allah Rabbi. Ana pernah ada orang tanya soalan, ana kena cari dulu soalan. Orang tanya berkenaan dengan masalah bersetubuh. Ana ingat dia tanya biasa je. Dia kata, ustaz, kalau orang tu bersama dengan isteri dia, dia kata, orang tu dia kata kalau kita bersama dengan isteri, wajib kita mandi, ustaz. Kita banyak kali kita baca. Sebab kadang-kadang kita tengok, salah takut silap kan. Sebab benda yang basic gini kan. Kita kata wajib mandi lah. Dah kau tak mandi, ustaz, sebelum ni? Sah tak sembahyang dia? Kata tak sah lah. Dah wajib dia kena qada tak? Maksudnya benda tu masih lagi ada. Orang kita tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa? Dia tahu, dia tanya tu lepas dah bahagian dia. Maksudnya dia menuntut ilmu, dia tanya. Kena cari dulu lah nak tunjuk. Tapi duduk mana? Tapi anak rekam lah nama orang tu siapa. Takut orang tu ada dalam ni. Tak sabar ada dalam ni tanya soalan gitu. Baik. Wajib mandi, anda tengok kena cari kunci dulu. Okey. Okey, tengok ni soalan dia. Soalan dia. Soalan ni pada 19 Februari 2020. Bukan zaman Piramli ni. Dia kata, salam. Kalau masa bersama isteri, setiap kali basah, isteri kena mandi wajib ke sebelum solat? Ana kata, ana baca lama kot soalan ni. Kata, selepas daripada sama, wajib mandi lah. Sebelum solat, sama ada keluar mani ataupun tidak. Lepas tu dia pun tulis, suami pun? Ana kata sama lah. Okey, terima kasih ustaz. Ustaz, kalau tak tahu sebelum ni, kena qada balik ke tak solat yang tak mandi wajib tu? Lepas tu ana kata, kena qada semula. Dia kata, alhamdulillah dapat tahu hari ni. Terima kasih. Cuba bayangkan, masih lagi ada. Ini kewajipan kepada antum semua. Ni benda yang masih lagi ada. Kita jangan sekali-kali apabila kita dengar persoalan ke ni, kita pandang hina kepada orang dia. Jangan. Ni adalah satu kesilapan. Dan kita kena, kesilapan kita kena tok di kita. Betul tak gitu? Mungkin kecuaian kita sehinggakan ilmu pengetahuan tidak sampai kepada dia. Memang setengah orang jahil lagi benda gitu. Kita marah orang. Tak, kita kena tok kita Kita kena tok kita. Mungkin kecuaian kita ni, penuntut-penuntut ilmu ni, dalam menyebut agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sampai lagi benda ni ke dia. Sepatut kita beristighfar, Allahu Rabbi, cuanya aku dalam berdakwah, dalam menyebut agama Allah Subhanahu wa taala. Betul tak gitu? Baik. Okey. Masukkan hasyafah kepala zakar ke dalam farak, ia mewajibkan mandi. Sama ada keluar mani ataupun tidak. Tak kira keluar mani ke, tak keluar mani ke, maka wajib mandi. Dia farak ni tidak disyaratkan farak anak Adam. Bahkan farak binatang pun wajib mandi juga. Contoh binatang tu banyak. Baik, yang keduanya keluar mani. Keluar mani wajib mandi. Jadi, apakah perbezaan di antara hak yang pertama dengan yang kedua? Hak tadi memasukkan hasyafah ke dalam farak wajib mandi, keluar mani wajib mandi. Okey, perbezaan di antara keduanya adalah umum khusus mutlaq ke umum khusus min wajhi. Cuba tengok. Umum khusus mutlaq ke umum khusus min wajhi. Adakah setiap keluar mani melalui bersetubuh? Tak. Adakah setiap persetubuhan keluar mani? Ada tak persetubuhan keluar mani? Ada. Jadi hubungan ni adalah umum khusus min wajhi. Betul? Betul? Okey. Ke tak faham tak? Umum khusus min wajhi, umum khusus mutlaq. Faham tak kan? Yang kedua, yang ketiganya haid. Keluar darah haid wajib mandi apabila darah haid perempuan berhenti. Yang keempat nifas. Yang kelimanya wiladah.
Perempuan apabila dia bersalin wajib dia mandi. Tapi dengan syarat, bukan wajib secara mutlak, dengan syarat tidak keluar darah nifas setelah daripada bersalin. Kalau tak keluar darah nifas setelah daripada bersalin, wajib mandi. Kalau keluar darah nifas, tak wajib mandi. Sebab dia tak wajib mandi? Sebab dia tidak boleh buat ibadat. Kena faham lah, tidak wajib mandi di lain daripada haram mandi. Perempuan setelah daripada bersalin, kalau keluar darah nifas, tak wajib mandi, bukan haram mandi. Lain tu, tidak wajib lain daripada haram. Jangan orang puan patah kata haram pula mandi. Haram mandi kalau keluar darah nifas, tak boleh mandi lah. Siapa ke busuk kohong, lagi tak cukup 40 tak mandi. Okey, bukan gitu. Tak wajib mandi, dia bukan maksud haram mandi. Mandi yang nak mandi, cuma tidak ada kewajipan mu mandi. Mandi tu comel. Dah busuk kohong bau. Baik. Seterusnya, faslun furudul ghusli syai'an. Al-awwalu an-niyah wa huwa an yanwi raf'a al-janabah aw raf'a al-hadath al-akbar aw fard al-ghusli aw nahwa dhalik 'inda ghusli awwal juz'in min badanihi. Ath-thani ghuslu jami'i sha'rihi al-kathifi wal-khafifi wa jami'i basharatihi hatta ma tahta qulfati al-aqlaf. Rukun mandi wajib itu dua perkara. Pertama niat, iaitu berniat mengangkat janabah. Mengangkat ni menghilang janabah, menghilang junub atau hadas besar, mengangkat hadas besar, atau mandi wajib, atau seumpamanya. Ketika basuhan pertama, pada mana bahagian badan kena air, situ tempat niat. Sebab kena air itulah ada permulaan mandi. Kedua, meratakan air ke seluruh bulu yang tebal maupun nipis dan ke seluruh kulitnya, termasuk qulfah al-aqlaf, bahagian dalam kulit zakar bagi orang yang tidak berkhitan. Orang tu tak sunat, sebab dia takut sunat. 4 kali dah ayah dia pergi atas lari semua. Jadi umur dia ni 28, tak sunat lagi. Baik. Wajib dia kena basuh benda yang di bawah qulfah dia. Dah nak buat warna, pandai sendiri, belek sendiri ya. Wa sunanuhu as-siwaku wat tasmiyatu wal wudu'u qabla al-ghusli wa ta'ahhudul ma'atif wa takhlilus sya'ri wad dalku wat tathlith. Sunat wudu, sunat mandi bersiwak, membaca basmalah, berwuduk sebelum mandi, memberi perhatian pada bahagian lipatan. Ambil berat sikit dah bahagian-bahagian lipatan. Menyelati rambut-rambut, bulu-bulu, menggosok dan buat sebanyak 3 kali. Faslun. Wa syurutut taharati 'anil hadathil asghari wal akbar al-islam wat tamyiz wal ma'u at-tahirul mutahhir. Fala yasihhu raf'ul hadathi wa la izalatun najas illa bil ma'. Lakoh. Betul dah kan? Ingat lakoh saat ni. فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان والجص والنورة والكحل لم تجزي الطهارة به. ولا يضر التغير بالمكث والتراب والطحلب وما في مقره وممره، ولا التغير بمجاور كالعود والدهن المطيب، ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث أو نجس. Baik, ni syarat bersuci daripada 2 hadas. Kita ada 2 hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah setiap perkara yang mewajibkan wudu, manakala hadas besar adalah setiap perkara yang mewajibkan mandi. Syarat bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, yang pertamanya Islam. Orang kafir tidak sah mandi wajib dia, tidak sah wuduk dia. Kita kalau kita nak ngajar ke orang awam, orang yang dalam majlis kita ni ramai para asatidah, ramai para asatidah. Baik, ni untuk hak yang tak jadi asatidah lagi, nak kebur hak yang asatidah tu memang hebat belaka dah. Ni hak yang tak lagi. Dia apabila kita nak ngajar kepada orang awam, sebaiknya kita datangkan cari contoh. Contoh kita kata syarat bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, yang pertama adalah Islam. Orang kafir tak sah wuduk dia. Kita tanya contoh lagu mana orang kafir dia berwuduk ketika dia masih lagi kafir. Okey, kita buat contoh. Katakanlah orang kafir saat itu memang duduk tepi surga, duduk tepi masjid. Siang malam dia dengar orang ngajar, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, pandai lebih daripada orang Islam lagi. Lacur dia sebut. Tak ada illallah dak, tak ada illallah. Tafkhim lam lafzul jalalah tu memang hebat dia. Allah lah kita. Sebagai contoh kan. Dan dia tahu hukum hakam, dia tahu. Sampai satu masa hati terbuka untuk memeluk Islam. Nak mengucap tak mengucap part lain, nak mengucap atas sejid.
Tak mengucap tempat lain, nak mengucap atas masjid. Dia menganggap masjid adalah tempat yang paling mulia. Sebelum mai masjid, dah nak mengucap lagi, bahan wudu, ambil wuduk dah luar tu. Okey, dia ambil dah wuduk nak mengucap Pun dia naik atas masjid, dia pun mengucap. Lepas daripada mengucap nak semayang. Boleh tak nak semayang pakai wuduk tersebut? Dah boleh. Kerana syarat sah wuduk mesti kena Islam. Okey, kita buat contoh lagu tu. Baik. Yang keduanya mumayyiz. Dia tamyiz sebenarnya lain daripada mumayyiz. Cuma terjemah ya mudah mumayyiz. Dia mumayyiz lain, tamyiz lain. Betul tak? Mumayyiz lain, tamyiz lain. Mumayyiz atas wazan mufa'il, isim fa'il. Tamyiz atas wazan taf'il, masdar. Okey, mumayyiz dia merujuk kepada seorang yang tamyiz. Baik. Yang keduanya tamyiz. Tamyiz dengan makna dia tamyiz. Tamyiz ini dapat ada beza. Hak mana molek, hak mana tak molek. Ulama sebenarnya meletakkan definisi tamyiz ni banyak. Ada setengah kata dia kenal kanan kiri. Kenal kanan kiri tak tukar dah. Kanan kiri. Dia kenal ni memang kenal sungguh lah. Kalau salah jarang-jarang tu, so kata budak hak tua pun salah. Hak tua. Kadang-kadang kita bawa kereta, kita nak tanya kawan kita duduk tepi ni, kanan kiri. Dia pun kanan. Kita pun kanan. Kiri-kiri mula. Tengok. Tu tak gitu. Bukan dia tak tahu kanan kiri. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi tukar salah nak awal ni. Salah. Jadi ni kenal lah kanan kiri. Salah tu biasa dah. Hak tua pun salah. Ada setengah kata, tamyiz ni adalah dia pandai dah istinjak diri, makan diri. Kalau kita suruh istinjak basuh berok, basuh kecil tu boleh buat belaka dah. Okey, ada setengah kata dia faham dah. Nak cakap dengan orang pandai dah. Dia faham dah. Orang suruh dia buat benda, orang larang dia buat benda, dia faham dah. Baik. Itu makna tamyiz. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, umur baru 2 tahun setengah, 2 tahun. Dia tengok ayah dia ambil wuduk, dia ambil wuduk etek. Tak sah wuduk dia. Yang ketiga, air yang suci lagi menyucikan. Mesti kena air yang diguna untuk berwuduk, air suci lagi menyucikan. Kalau suci tidak menyucikan, tidak sah. Baik, kalau air mutanajis, tidak sah. Tidak sah mengangkat hadas atau menghilang najis kecuali dengan air mutlak. Air yang turun daripada langit atau keluar daripada bumi. Air mutlak. Air mutlak ni adalah air yang dilepaskan daripada ikatan. Tak ada ikat-ikat benda. Kalau air teh, ikat dengan teh. Itu makna ikat. Dah ulama ambil mana? Mesti air mutlak. Ada ke sebut dalam hadis? Ada sebut dalam Quran. Cuma lagi dalil daripada Quran, daripada hadis. Kena guna air mutlak. Memang tak ada secara jelas. Tapi ada melalui apa yang difaham oleh para alim ulama. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu." Apabila mu tidak dapat ma'an, air. Okey, ma'an, air. Ada Allah Ta'ala sifatkan air tersebut dengan suatu sifat yang lain? Tak ada. Ada tak mudhafun ilaih bagi air? Tak ada. Allah Ta'ala kata ma'an, air secara mutlak. Faham? Ketika ada orang Arab Badui mari kecing dalam masjid Rasulullah, apa kata Rasulullah? Subbu alaihi dhanubam mimma. Tuangkan ke atas air kecilnya setimba daripada daripada air. Ada tak kait dengan syarat, kait dengan idhafah, kait dengan sifat, ada tak? Tak ada. Secara mutlak. Maka ulama kata, nak berwuduk, nak bersuci kena guna air mutlak. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut air secara mutlak. Dalam hadis Rasul sebut air secara mutlak. Gitulah. Nak faham memang tak boleh belajar kitab ni sebab tak ada dalam Quran dan hadis hak sebut gini. Ni adalah khulasah apa yang difaham oleh ulama daripada Quran dan hadis. Tapi zaman kita dia tidak seperti zaman sebelum-sebelum ni. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sebelum ni. Zaman kita orang menerima balik bermazhab. Sebelum daripada ni bermacam-macam serangan kepada mazhab. Alhamdulillah zaman kita ni zaman orang terima balik, sama ada di dalam negara kita, bahkan di negara Arab sendiri. Zaman kita tidak seperti zaman sebelum ni. Zaman sebelum ni ada muharabah terhadap tamadhub. Sehingga kan macam-macam tomohan-tomohan yang diberikan kepada golongan yang bermazhab. Tapi zaman kita tidak. Sehingga kan di Arab Saudi sendiri pun ni sudah menerima tamadhub. Jangan main di zaman kita. Baik. Allah Rabbi.
Seterusnya, jika berubah air, rasa air atau warnanya atau baunya, ni dipanggil 3 sifat air. Rasa, bau, warna. Rasa dengan mulut, warna dengan kita lihat. Yalah, lihat lah. Kalau orang tak ada benda penglihatan, tetap berubah juga warna air. Warna tetap ada, warna tetap ada pada air. Atau baunya, bau air. Tu hak yang dengan hidung. Dengan perubahan yang teruk. Teruk lagu mana teruk? Orang tak panggil air dah. Atau percampuran dengan sesuatu yang suci, yang mempengaruhi air tersebut, seperti za'faran, al-ushnan. Al-ushnan ni adalah sejenis tumbuhan. Al-jas, siming putih, kapur. An-nurah, sejenis batu. Dan celok, maka tidak dikira bersuci dengannya. Kita guna air tersebut untuk buat bersuci, maka tidak jadi, tidak dikira. Tidak diambil kira. Masih lagi kita tidak dinamakan seorang yang telah bersuci daripada hadas, ataupun daripada najis, ataupun daripada hadas dengan najis lah. Okey. Jadi maksudnya, dia nak cerita benda, dia nak cerita gini. Sekarang ni katalah ni air mutlak. Tiba-tiba air ni berubah. Dia berubah dua. Yang pertama berubah yang teruk, yang keduanya berubah yang sedikit. Kalau berubah sedikit tak ada masalah. Tapi yang penting yang mengubahkan air adalah benda yang suci. Kalau yang mengubahkan air benda najis, maka tu jelas air tu mutanajis, tak boleh nak guna. Air ni berubah, tapi sikit je. Kita nak minum air teh, kita pun ambil uncang, tak sikit, dak edang nak tu akak lalu. Memang dapat kuning sikit, tapi sikit je lah. Nipis senyap sikit je. Nak kecing, pakai awak basuh dengan air ni boleh, sebab perubahan yang sedikit. Jangan perubahan yang banyak. Yang mana yang mengubahkan air mesti kena benda yang suci. Dia buat contoh benda yang suci saat ni tu, contoh. Dan tidak memudaratkan perubahan atas sebab bertakung dalam tempoh yang lama. Kita perang air lama 3 tahun, nak guna busuk kahung bau air. Kerana kita simpang pada satu tempat lama, sebab tu je dia berubah air, maka ia tidak memberi mudarat. Tetap boleh guna air tersebut. Tetap air itu dinamakan air suci lagi, menyucikan. Berubah dengan sebab tanah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kepada orang panggil air lupu. Seluk tu. Berubah dengan tanah tak ada masalah, sebab memang tanah ni di antara perkara yang menyucikan juga. Kita boleh guna untuk, ataupun kita guna ketika basuh najis anjing, babi, bertayamum, maka boleh. Berubah dengan lumuk. Lumuk. Sebab lumuk ni benda yang tumbuh dalam air. Tapi dengan syarat jangan kita yang lepo lumuk dalam air. Kita ambil lumuk lain, kita dalam air, hak tu tak boleh. Dan sesuatu yang ada pada tempat simpanan air dan tempat laluan air, tempat takungan air saat itu, ada benda yang membusukkan air, yang mengubahkan air, kita tak dapat nak elok dah, maka hak tu dimaafkan. Tempat laluan air, kita tak dapat nak elok dah, hak tu dimaafkan. Juga tidak memudaratkan perubahan dengan sesuatu yang mujawir. Mujawir ni adalah sesuatu yang dapat dipisahkan daripada air, seperti kayu gaharu dan minyak yang mempunyai bawang. Jatuh minyak dalam air, minyak ni dia boleh kita pisah balik daripada air, sebab dia air, minyak dia duduk tempat lain, kita boleh buang balik, tapi berubah bau lain air, tetap boleh kita guna. Baik. Yang keenam, tidak sah bersuci dengan air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menyucikan najis. Ini dinamakan sebagai air musta'mal. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas, basuhan kali pertama, sapuan kali pertama, dan menyucikan najis ketika tempat tu telah bersih dan tidak bertambah timbangan air, air pun tidak berubah, maka itu dinamakan air musta'mal. Air musta'mal suci pada dirinya, tidak boleh menyucikan perkara yang lain. Tanbih, law adkhala al-mutawaddi'u yadahu ba'da ghasli wajhihi jami'ihi marratan awil junub ba'da an-niyyati fi ma'in duna al-qullatayn faghtarafa wa nawal ightirafa lam yadurra wa illam yanwi al-ightirafa sara al-baqi musta'mala. Jika orang yang berwuduk selepas basuh mukanya sekali, atau orang yang berjunub selepas berniat, kemudian dia mencedok air dengan niat cedokan, maka ia tidak memudaratkan. Namun jika tidak berniat cedokan, maka berubah baki air tersebut menjadi musta'mal. Okey. Kalau kita ambil wuduk, katakanlah ni air duduk dalam bekas ni, sikit je air, tak banyak sangat, duduk dalam gayung kita nak ambil wuduk, kita pun ambil celup tangan dalam bekas ni, kita basuh muka. Ada setengah orang tu kata, ai dah lewat gitu, orang musta'mal air.
Oh, mustamal warna mudah belajar ke warna? Mustamal apa? Kita ambil air kan? Buat basuh muka. Bukan kita basuh tangan dalam. Faham? Kita ambil air, buat basuh muka. Tak ada masalah. Dan benda tu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan ada pahit macam kita sama kita Air yang duduk dalam bekas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ambil wuduk ke, nak mandi ke, kadang-kadang dia guna suatu bekas yang lain, kadang-kadang dia guna tangan sahaja. Ambil cedok air buat basuh muka, cedok air atas kepala untuk mandi wajib. Baik, cedok air dalam gayung, hak isi kek, tak ada masalah. Tak ada masalah air. Cuma hak yang masalahnya di mana? Lepas daripada kita basuh muka sekali. Ataupun lepas daripada kita basuh muka 3 kali. Kalau orang hak yang nak basuh muka sekali, lepas sekali. Kosak dia nak basuh muka sekali je. Kalau orang hak yang nak basuh muka 3 kali, lepas daripada 3 kali. Lepas daripada 3 kali dia basuh muka, maka masuk basuh tangan. Siapa dah masa basuh tangan? Betul tak gitu? Siapa dah masa basuh tangan? Jadi apabila siapa masa basuh tangan, dia pun pergi celup air di dalam bekas. Kalau tujuan dia nak ambil air untuk basuh luar, maka bermakna kosak dia adalah nak cedok air, nak masuk nak basuh luar. Maka ketika tu air yang berada dalam bekas tidak jadi mustakmal. Tapi kalau dia buat masuk tangan, niat untuk basuh tangan dalam. Siapa basuh tangan? Niat nak basuh tangan dalam, maka nanti dia akak tangan, air itu jadi mustakmal. Kalau dia itlaq, apa nak itlaq? Tak niat untuk basuh tangan dalam dan tidak niat untuk jadikan dia sebagai pencebok. Tangan cebok pun tak. Bukan niat nak cebok waktu ambil luar. Lepas basuh muka, siapa dah basuh tangan, dia celup tangan dalam. Walaupun dia tak niat nak basuh tangan dalam, tapi oleh kerana dia tidak niat jadikan tangan dia sebagai pencebok, setelah daripada sampai masa basuh tangan, maka menyebabkan air yang berada dalam gayung tersebut mustakmal. Okey, boleh faham kan? Itu maksud dia. Seterusnya, faslun. Kita kena berhenti pukul 10.30 kejap kan? Ke tak? Ke dah pukul 10.30 kejap kita berhenti. Biasa kan daurah pukul 10.30 sekejap kita berhenti. InsyaAllah kita sambung balik lebih kurang dalam 15 minit. InsyaAllah. Dan sebelum pukul 11 kita sambung balik. Lepas tu kita ada buka soalan lah. Ada soalan kita buka insyaAllah. Mana-mana nak tanya. Kalau pandai dah nak tanya. Boleh kita baca panjang sikit. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.